Dahulu, anak kecil semua berkata, nanti tahun 2020 kita dapat lihat kereta terbang, bangunan pencakar langit yang mampu meletakkan nama Malaysia di pesada dunia. Namun, 1000 kali sayang, kata-kata yang dahulunya kita berharap menjadi kenyataan, namun harapan itu terkubur hanya dengan satu musuh yang tidak kelihatan, COVID-19. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kita jaga kita. Rantaian apresiasi saya kalungkan buat peneraju acara, kombinasi hakim berintegriti serta warga intelek sekalian. Sidang saksi bervisi, 30 tahun dahulu, rakyat Malaysia bercita-cita tinggi untuk melihat Malaysia pada tahun 2020 mencapai status negara maju, dilimpahi kemakmuran, kekayaan dan kesejahteraan sejagat. Namun, secelik kita memejam mata, tiba 2020. Malangnya, realiti menjangkaui ekspektasi. Bagai badai besar melanda, satu wabah yang maha dahsyat melanda, yang mengakibatkan kematian pada jumlah yang tidak terkira, dan usaha yang mampu kita lakukan ialah mengurung diri di rumah untuk mengurangkan nyawa melayang. Oleh itu, ayo hayati maudu bicara saya yang berbunyi COVID-19, kita mesti menang. Warga intelek sekalian, persoalannya kini, sejauh manakah usaha Malaysia dalam menangani masalah COVID-19? Maka hayati cetusan ide pertama, usaha Malaysia dari segi tenaga kerja kesihatan. Tenaga kerja kesihatan kita sanggup berjauhan dengan keluarga demi menjaga pesakit-pesakit dengan penuh kasih sayang. Biarpun berpeluh dilitupi peralatan perlindungan diri, senyuman di wajah tetap ada, biarpun dikaburi oleh pelitup muka. Kerajaan juga memberi peruntukan tambahan sebanyak 150 juta ringgit Malaysia bagi menambah lebih 3,500 petugas kesihatan bagi meringankan beban dan tenaga yang ditanggung oleh petugas kesihatan sedia ada. Dengan adanya inisiatif penambahan kaki tangan, ia dapat meningkatkan lagi sumber optimum dan perkhidmatan kesihatan di tahap optimum. Bukan itu sahaja, sektor swasta juga memainkan peranan yang penting dalam memberi bantuan dari semua jenis tenaga yang disalurkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi mendepani pandemik ini. Misalnya, tenaga kerja seperti pakar perubatan, pegawai perubatan, pembantu pegawai perubatan, jururawat dan anggota sains bersekutu. Dengan adanya usaha Malaysia dalam menambahkan lagi tenaga kerja yang dibantu oleh badan bukan kerajaan, NGO, ini sedikit sebanyak mampu membantu melawan pandemik COVID-19. Warga intelek sekalian, pragmatik kedua, usaha kerajaan dari segi fasiliti dan prasarana kesihatan. Pada fasa awal pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia telah bekerjasama dengan sektor kesihatan swasta dalam menggunakan klinik, hospital dan makmal swasta bagi menangani peningkatan kes. Dengan adanya kerjasama sebegini, ia boleh mengoptimumkan sumber dan kemudahan kesihatan sedia ada di dalam negara kita di berbagai sektor. Bukan itu sahaja, selain daripada penubuhan pusat vaksin oleh kerajaan, orang lain juga boleh memilih untuk menerima vaksin COVID-19 di 1000 klinik swasta atau melalui sistem pandu lalu di lokasi yang ditetapkan. Oleh itu, inisiatif Malaysia Vaksin Volunteer, MyVac, sukarelawan bersekutu diminta untuk mengisi dan meringankan tenaga kerja KKM. Terbukti bukan sahaja kerajaan yang berperanan dalam membantu meringankan COVID-19, namun penglibatan semua pihak juga penting dalam melawan pandemik ini. Indikator terakhir, adaptasi rakyat norma baharu. Jika dahulu kita ke mana-mana sahaja tanpa menggunakan pelitup muka, namun sekarang semuanya berubah 360 darjah. Jika dahulu kita berjumpa dan kita bersalaman, kini kita hanya meletakkan tangan di dada menunjukkan tanda bersalam. Jika dahulu kita bergaul bebas dengan rakan dan keluarga, kini jarak 1 meter diamalkan untuk keselamatan semua.
Rakyat Malaysia dibiasakan dengan mengelakkan 3C, iaitu elakkan tempat sesak, elakkan tempat sempit dan elakkan tempat bercakap dengan jarak yang dekat. Rakyat Malaysia mengamalkan 3W, iaitu mencuci tangan dengan kerap, menggunakan pelitup hidung dan muka dan memberi amaran. Semua perubahan ini mengubah perspektif masyarakat. Ia menuntut kita mengadaptasi norma baru dalam kehidupan seharian. Saudara dan saudari sekalian, akhirul kalam, COVID-19 ini benar. Jika kita tidak bersama-sama dengan kerajaan, percayalah, kemelut ini tidak akan berakhir dalam masa yang singkat. Namun, sekadar membuat kesimpulan yang terburu-buru tidak akan membawa kita ke mana-mana. Justru, saya sarankan agar rakyat Malaysia mematuhi SOP dan mematuhi segala perintah kerajaan dari semua perkara. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menangani masalah COVID-19 kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Sekian, terima kasih.